Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Jazakallah kepada MC. So semua tahu nama ni, Azan Muhammad. Tu details lah. Saya diminta untuk prepare untuk 50 minit, tapi sekarang ada 20 minit. So akan rushing sikit lah. Overview talk kita pada malam ni. First, adakah saya seorang Muslim produktif? Kenapa kita tidak produktif? Apakah matlamat hidup kita? Bagaimana solat meningkatkan produktiviti kita? Bagaimana amal soleh meningkatkan produktiviti kita? Dan last kali, take home message lah, conclusion. Okay, soalan pertama. Adakah saya seorang Muslim yang produktif? So what's your definition of a productive Muslim? Tak ada cakap. Kawan-kawan, ni semua overseas student. Speak up macam pakai jubah. Lagi? Motor. Okay, come on. Tidak buang masa. Lagi? Jaga solat. Lagi? Manfaat tadi orang lain. Lagi? Jaga waktu. So semua benda yang apa, everybody ada have a rough idea apa itu seorang Muslim yang produktif kan. Basically dia seorang manusia yang produktif, tapi dia juga ada ciri-ciri Islam atau terpancar dalam hidup dia. This is my definition lah. Seorang Muslim yang produktif ialah dia yang produktif untuk both dunia dan akhirat. Dia bukannya yang setakat menjaga masa itu semua, tapi dia juga sambil dia buat semua benda-benda kehidupan tu, dia juga mengumpul saham dia untuk akhirat tu sentiasa kredit lah, sentiasa tambah-tambahan. Sorry, lagging sikit, komputer slow. Okay, kenapa kita tidak produktif? So yang first ni, sepatutnya melambangkan sikap malas. Janganlah kita jadi malas macam beruang kutub. Kedua, seorang yang lalai sampai jalan pun terjatuh. Ketiga, yang tidur dalam lecture hall, tidak fokus. Ni semua ciri-ciri orang yang tak produktif lah. Ni couch potato. Tidur, dah tengok TV tidur lah. Tidur berlebihan. Ni seorang yang tidak dapat mengurus masa dengan baik. Dia sangat tidak produktif sampai semua benda tertangguh, dan last sekali dia tak tahu nak buat yang mana satu dulu. Okay. Basically, solution kepada semua benda yang tadi kan, macam beruang kutub tu semua, kucing kan, sebab mereka tak ada matlamat hidup yang jelas kan. So ni sambung Aki Farid punya talk sikit. Menyebabkan mereka tak tahu nak buat apa kan? Jumpa masa lapang tak tahu nak buat apa, relax tengok TV lah, relax tidur, relax tak kisah apa-apa kan. So bila dia tak ada matlamat ni, matlamat hidup yang besar, menyebabkan dia sentiasa tak tahu nak buat apa. Simple. So sebagai seorang Muslim, apakah matlamat hidup kita? Ni Allah dah bagi tahu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. So that's our matlamat kat dunia ni adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. So berdasarkan ni je, kita dah sepatutnya menggambarkan bahawa seorang Muslim tu sepatutnya dia sentiasa beribadah kepada Allah. Be it apa, makan, tidur, berborak dengan orang, membuat assignment, semua tu sepatutnya dijadikan dia sebagai ibadah. Sebab itulah matlamat kita hidup dunia.
Allah bagi tahu lagi, maka apakah kamu mengira bahawa sungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? So sebagaimana beruang tadi kan, dia tak tahu dia akan dihisap kan. Dia memang tak akan dihisap kan, sebab beruang kan. So kita dekat balikkan diri kita kan, adakah kita rasa yang apa yang kita buat ni sekarang tidak akan dikira kan? Itu satu benda yang kita kena fahami dan kita kena yakini juga. Allah beritahu lagi, apakah manusia mengira bahawa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini emphasize balik yang tadi. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus. So basically kita, matlamat kita di dunia ini ialah beribadah satu dan juga menyembah Allah SWT. So hopefully kita akan go through bagaimana nak menjadikan seluruh kehidupan kita produktif dari segi dunia kan, kita efisien, assignment semua tu kan, urus masa dengan baik, kewangan pun jaga dengan baik, dan sambil tu kita sentiasa beribadah kepada Allah SWT. So basically contoh-contoh ibadah, basically kepada Allah Ta'ala, menunaikan haji, berpuasa, tak ada gambar puasa sebab tak nampak mengeluarkan zakat, dan last sekali solat. InsyaAllah hari ini kita akan fokus pada solat, dan specifically dia solat subuh. Ni basically kewajipan kita untuk solat, mendirikan solat, tunaikan zakat dan rukuk lah, terutama orang-orang yang rukuk kan. Allah telah mewajibkan kepada kita solat. Sebenarnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas seorang yang beriman yang tertentu waktunya. InsyaAllah semua yakin solat itu wajib kan. Ini sedikit dalil lah. Okay, video. Salatu khairun minan naum. Maksud dia apa? Tak tahu kan? Siapa yang orang hitam? Siapa yang merah? Tak payah angkat tangan. Basically berdasarkan video tadi, sedikit sebanyak ada yang semua dah experience dulu tu kan. Kalau tidur lepas subuh, bisa bangun lambat, lepas kita kejar-kejar lagi lecture kan, naik basikal penat, pakai lecture penat tu tidur juga kan. So ini salah satu hikmah solat subuh on time dan stay out after that. Simple je, bagaimana Allah memberikan kita ni satu hadiah daripada Allah. Allah beri kita solat subuh agar kita dapat orang yang sebelah kiri tu lah. Hopefully insyaAllah. Tapi dia tak tunjuk solat-solat lain kan, hopefully dia solat lain kan. Sesiapa yang solat subuh berjemaah, maka dia akan berada dalam peliharaan Allah Ta'ala. Allah yang pelihara kita, Tuhan penguasa sekalian alam, pelihara kita personally. So bagaimana, boleh bayangkan lah bagaimana kehidupan seorang tu kan. Dia rezeki dia macam mana, dia tak lalai kan. Lalai ni macam lepas tu terbuat benda maksiat. Dia sentiasa, iman dia sentiasa tinggi, dan dia menjaga masa-masa, menjaga ciri-ciri seorang yang produktif, insyaAllah kan.
Dia kata siapa yang bersolat subuh secara berjemaah, nescaya ianya akan diberikan ganjaran seperti mendirikan solat separuh malam. Masya Allah kan, sangat-sangat tinggi kedudukan solat subuhnya. Masjid ada banyak, insyaAllah. Mereka listrik ada, Carlton Mosque ada kat City. So kita bersedia bersama-sama untuk solat subuh secara berjemaah. Ini Rasulullah SAW sabda, kelebihan yang tersirat di sebalik solat isyak dan solat subuh yang didirikan secara berjemaah, nescaya mereka akan bertukar semua mendatangi walaupun merangkak. Ini betapa besarnya ganjaran tu. Kita contohnya daripada Michael, daripada Menelek ke Michael merangkak, tak pernah lagi orang buat. Tak pernah lagi orang buat. Itu tak ada. Perkara dia tinggi ni, jikalau kita mengetahui. Ini Allah tak bagi tahu apa benda ganjaran ni, tapi kita kena yakin ganjaran tu ada. Dan berkejar-kejar lah, berusaha lah, set dalam, minta housemate tuang air ke apa lah, macam-macam cara untuk bangun awal. Solat subuh berjemaah maka siapa yang solat subuh berjemaah, maka dituliskan baginya solat subuh itu bersama solat golongan abrar. Golongan abrar ni mesti golongan yang melakukan kebaikan, satu yang sentiasa melakukan kebaikan. So insyaAllah nak tinggi. Satu lagi video. So basically ni hikmah solat 5 waktu lah. Salah satu hikmah solat 5 waktu di mana yang Allah berikan kepada kita. Mana jikalau kita merancang kehidupan kita berdasarkan solat, insyaAllah dia satu benda yang apa nama dia, basically yang recharge iman lah. Iman yang melahirkan amal kan. So kita sentiasa recharge iman tu, amalan kita sentiasa keluar. Itu dari contohnya dia kerja bersungguh-sungguh lah. Dia bukan tidur main handphone, alas tertidur kan. So solat ni juga sebagai break time pada kita. Even supervisor saya sendiri kan, dia bagi kerja 2 hours that time kan. Sebab biasa lepas 2 jam ni attention kita akan jatuh kan. So rehat bagi seorang Muslim ialah solat kan. Tapi my supervisor dia akan pergi membasikal dekat velodrome itu orang kafir yang Muslim kan. Tapi kita, Allah beri kita solat ni, salah satunya untuk menjadi waktu rehat, especially pada benda duniawi yang very kadang-kadang stressful kan. Kerja, work environment, buat PhD, buat degree, buat assignment kan. 2 jam padahal dua line je buat 2 jam dah sangkut kan. Apa kata kita solat, take a break, insyaAllah akan datang idea lepas tu. Solat juga menghilangkan stres, sebab tak boleh nak solat dalam keadaan stres kan. So basically kita ambil wuduk tu sendiri dah rasa lega kan. Itu menghilangkan stres lah. Solat juga mengembalikan kembali fokus kita, dan sentiasa fikir padahal dia perlukan satu rehat kan. Kita berjalan ke surau kan, jalan tu sendiri kita dapat penerangan. Melbourne kan very nice kan weather so datang ke Pelham sendiri, sampai sini duduk solat. So balik tu kita segar balik dapat fokus. Lepas tu solat ni jauhkan kita daripada bisikan-bisikan syaitan.
last sekali mengingatkan balik kepada kita, kepada matlamat kita yang utama, ini beribadat kepada Allah Ta'ala. Semuanya solat itu mencegah daripada buatan keji dan mungkar. So kita review balik kehidupan kita. Kita ada tak buat keji dan mungkar. Keji dan mungkar ni tak sepertinya benda yang terlampau teruk. Contohnya tengok aurat pun dah benda mungkar kan. Contohnya apa lagi? Membuang masa Facebook 2 jam kan. Itu pun bagi saya satu benda yang mungkar. Kita membazir masa. Apa lagi? Belanja pada tempat yang tak diperlukan. Itu semua bagi saya termasuk perbuatan keji juga. So kita review balik solat kita. Kita review balik, adakah kita ada perbuatan mungkar dalam kehidupan yang lain? Kalau ada, simple cak solat kita macam mana, khusyuk kita macam mana. Kalau baby lalu kita tengok itu salah satu kita boleh evaluate balik bagaimana kekhusyukan kita dalam solat. Dan kalau tak khusyuk, itulah masalah kat situ. Masalah kat solat. Rasulullah SAW bersabda, anak kunci syurga ialah sembahyang. So, kita menunjuk solat wajib kan. So, dia kunci kepada syurga. Ini Rasulullah bagi perumpamaan. Siapa yang mandi 5 kali, tak akan ada kotoran pada badan dia. So orang yang solat fardu 5 kali juga, insyaAllah kalau solat dia tu betul-betul capai solat definisi yang sebenarnya, dia pun insyaAllah tak ada dosa kan. Dosanya dibersihkan kan. Salah satunya ni mengajar kita, Allah mengajar kita, Allah sendiri mengajar kita bagaimana kita nak buat amal kebaikan ni, dia kena berulang-ulang. Solat tak perfect first time kan. First time tak perfect. Kita 20 tahun dah hidup ni pun mungkin solat kita masih belum perfect lagi. Tapi Allah mewajibkan supaya kita sentiasa mengulangi benda tu, agar kita dapat memperbaikinya slowly kan. Dan ini juga boleh apply dalam kehidupan kita. Bagaimana contohnya simple, revision. Kita revise sekali ke 10 kali kan. Kalau revise sekali memang tak score kan. Kena revise banyak kali. Dan juga benda-benda lain lah. Contohnya tilawah kita macam mana kan, bacaan Quran kita macam mana kan. Ulang-ulang insyaAllah akan semakin baik. Semakin baik. Cuma kita kena paksa diri kita untuk mulakan benda tu. Nah ni satu lagi, semayangnya menjadi penghapus dosa kan. Ini basically ni pasal kesungguhan lah. Di mana seorang kan, dia bersungguh-sungguh dari segi, contohnya dari segi wuduk kan. Bagaimana telitinya kita melakukan wuduk kan. Kita make sure setiap tempat yang kena air tu memang kena air. Kalau tak nanti wuduk kita tak sah, dan solat pula kita tak sah. So bagaimana telitinya kita mengambil wuduk tu sendiri, sepatutnya itulah telitinya kita dalam kehidupan kita kan. Kita cek tak muhasabah tak diri kita setiap hari kan. Hari ni aku buat apa dosa yang aku buat hari ni, apa benda yang aku nak tinggalkan, tak nak buat lagi kan. Itu semua pengajaran yang kita boleh korek daripada solat dan wuduk itu sendiri kan. Video lagi.
nak ceritakan sikit yang ibadah bukan setakat yang fardu tu lah atau benda-benda ibadah khusus lah. Tapi ibadah juga apa-apa segala amalan yang kita buat kerana Allah Taala dan juga tidak melanggar syariat. Contohnya macam tadi kan, disiram pokok. Nampak macam simple, tapi kalau kita betul-betul niat kerana Allah Taala, insya-Allah akan dapat pahala. Ini kata-kata Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Ibadah kepada Allah SWT tidak terhad pada mengerjakan solat, puasa, zakat dan haji dan perkara yang berkaitan dengannya seperti tilawah Al-Quran, zikir, doa, istighfar dan sebagainya. Sebagaimana fahaman setengah golongan Islam ini. Beliau berkata lagi, seorang Muslim itu hendaklah berfikir bahawa ia adalah khalifah Allah SWT. So bila kita khalifah, kita wakil Allah SWT di muka bumi ini, kita hendaklah mencorak segala jenis amalan dengan corak Islam, sehingga segala perkataan, perbuatan dan diam itu ibadah kepada Allah Taala. Ini betapa luasnya ibadah. Betapa luasnya ibadah. Tapi kita review balik di kehidupan diri kita. Ada tak benda yang tak boleh jadi ibadah? Ada kan? Contohnya baca manga. Susah jadi ibadah. Mungkin boleh baca doa kan, tapi tak boleh. Main game kan. Doa lah aku menang pas highest level tu. Dia bukan ibadah. So benda-benda yang boleh dijadikan ibadah banyak, sangat banyak. Ibadah itu juga mengkami dua tugas besar, iaitu menyeru kepada kemakrufan dan jihad kepada Allah Taala. Ini majoriti orang Islam tak buat. Menyeru kepada kemakrufan, iaitu berdakwah, simple term mesti berdakwah. Mungkin ada orang bagi alasan student lagi, bukan syekh lagi. Tapi seorang student dia boleh dakwah secara student lah. Dan dia punya orang yang dia berdakwah kepada pun student lah, insyaAllah. Dan sekali berapa ni dalil mengenai apa lagi amal soleh, iaitu amal kebajikan. Kebajikan ni tolong orang, bagi sedekah, tolong anak yatim semua. Benda-benda yang dan Allah juga beritahu tadi, kebajikan tidak akan sempurna, amal kebajikan tidak akan sempurna selagi kita tak keluarkan harta. So paling basic harta, tapi juga tenaga, masa itu semua juga benda yang perlu kita keluarkan untuk menjadi untuk melakukan amal kebajikan. InsyaAllah just contoh, saja bagi contoh yang dunia kan, yang solat semua orang tahu kan. Tapi bagaimana main game versus jarak kawan kita. Kalau kita niatkan Allah, insyaAllah itu akan jadi ibadah kita. Revise lectures, kita study kerana Allah Ta'ala. Last ni buat assignment, buat siap Allah kan, supaya kita tak kalut. Last kan. Conclusion simple je. To-do list kita, first jelaskan matlamat kita, goals, goals. Tu gambar. Recharge ourselves dengan ibadah, ibadah-ibadah dan amal soleh. Dan last sekali istiqamah lah, maintain GRM, itu tak best lah, GRM. Wallahu a'lam, sedikit sekian saja daripada saya. InsyaAllah siapa yang nak dalil-dalil itu semua boleh email lah, nurazlan@gmail.com. Boleh minta dengan saya kalau nak tempat saya ke apa. Saya serahkan kembali kepada MC.